Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini kita teruskan lagi dengan kertas 3 prinsip perakaunan SPM 2021. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Memandangkan kelas kita yang lepas, cikgu lupa mau rekod. So, ada juga kawan-kawan yang bertanya mana rekod untuk kelas tersebut. So, cikgu rekod baliklah untuk hari ini. So, kita akan mula daripada sini, daripada imbangan duga terselaras yang sudah kamu buat. Kalau sudah imbang, so tiada masalah. Tapi kalau tidak imbang juga, cepat-cepat bagi tahu cikgu, cikgu tolong kasih imbang. Okey. So, di bawah imbangan duga terselaras mesti letak inventory pada 31 Mac 2021 ialah berapa. So, yang ini boleh rujuk lampiran I atau di catatan pelarasan yang awal tu cikgu ada suruh kamu masukkan. Okay. Daripada imbangan duga terselaras, kalau kita buat semakan semula, kita sudah buat imbangan duga terselaras. So, hari ini kita kena buat apur dan seterusnya lah sampai kita buat rumusan. So, kita pergi, kita pergi apur. Semua orang pandai buat apur. Okey, letak nama perniagaan, akaun perdagangan bagi bulan. Biasa bagi tahun berakhir kan, tapi yang ini bagi bulan berakhir. Okey, so masukkanlah amount-amount yang ada ni. Okey, cikgu buka sampai sini dulu. Okey, ini ialah sampai hasil. So, kalau kita tengok dalam perniagaan kita ni, kita baru memulakan. So, di bawah komponen kos jualan, kita tiada inventory awal. Okey. So, cuma yang kita ada belian. So, cikgu mula dengan belian lah. Okey, belian, tolak pulangan belian. Mandangkan kos belian, belian bersih, kos belian sama juga dengan kos barang untuk dijual. Sebab kita ada itu saja. So, cikgu terus pergi kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir. So, kita akan dapat kos jualan. Jualan bersih, tolak dengan kos jualan, kita akan dapat untung kasar. Dan kita sudah ada pergi selesai untuk komponen jualan. So, kita sudah buat juga untuk komponen kos jualan dan kita sudah dapat untung kasar. So, komponen yang ketiga ialah hasil. So, kita tambah hasil. Okey, kita ada satu je hasil, so tambah. Dan kita ada beberapa belanja. So, komponen yang keempat dalam apur ialah belanja. So, belanja yang ada di sini ini semuanya yang ada di apur. Yang ada di imbangan duga terselaras. So, actually kita guna sejak info daripada imbangan duga terselaras masuk dalam apur. Okey, macam biasalah, tidak buat pelarasan sudah sebab amount-amount sudah diselaraskan. Tambah semua belanja. Okey, jumlah untung kasar tambah sewa diterima atau tambah hasil, kita akan tolak dengan belanja dan kita dapat untung bersih. So, untung bersih, kalau boleh, apur kamu mesti untung. Jika kamu rugi, okey, untuk ini manakan kita yang buat dia. So, kita mungkin boleh buat penambahbaikan sikit lah supaya kita boleh dapat untung. Okey. Selepas buat apur, ingat bulan di sini bukan tahun, bagi bulan berakhir sebab kita guna kerja khusus kita ni untuk 1 bulan saja. So, bulan 3 kan. So, untuk bulan 3 saja, so kita guna bulan. Okey, untuk kerja khusus saja. Okey, dalam exam kita pakai tahun. Okey. Seterusnya ini kita buat PKK, nama perniagaan, penyata kedudukan pada. Okey, ini masih samalah. So, kita ada satu saja ABS. Okey. Dan kita ada aset semasa iaitu tunai, bank, deposit sewa, inventory air, ABT tu kita kena tolak dulu dengan PHR dia. Masing-masing punya ya. So, kita ada satu belanja lesen prabayar dengan satu sewa belum terima atau hasil belum terima. Bergantung kamulah siapa yang guna commission lah. So, semua ini ada di dalam imbangan duga terselaras. Pindah sahaja. Okey. Okey, ramai pula.
Okey, lepas tu kita tengok di sini kita ada liability ada 3. So pertama dan kedua ni kita sama saja sebab memang dalam soalan, cuma yang ketiga masing-masing lah kamu pilih belanja kamu itu apa. So sama, apa yang ada di imbangan duga terselaras itu juga lah yang masuk PKK. Okey, pastikan imbangan duga kamu okey lah. Okey, so imbangan duga terselaras mesti imbang dulu baru kamu boleh buat apur dan PKK. So untuk dapat modal kerja ialah aset semasa, jumlah aset semasa ni tolak dengan liability semasa dapat modal kerja. Ingat selalu kamu tersilap, adalah beberapa orang tersilap kalau exam dia letak ini yang jumlah ni yang modal kerja, bukan aset semasa tolak liability semasa dapat modal kerja tambah dengan ABS dapat amount imbang. Okey, so di bawah kita ada equity pemilik. Okey, dalam soalan kerja khusus ni kita ada satu liability bukan semasa iaitu pinjaman bank. Siapa tahu dapat ni untung bersih daripada mana? Ada siapa-siapa boleh jawab? Yes, apur yang ada di PKK ni. Okey, untung bersih yang ada di PKK ni kamu ambil daripada apur. Mana sudah ini okey, jangan cari dalam imbangan duga terselaras, memang tidak jumpa itu. Okey, untung bersih ada di sini, pindahkan ke apur ke PKK, daripada apur ke PKK. So dapat modal akhir dan kita ada satu pinjaman ini masing-masing ya, berapa amount masing-masing. So settle PKK. Kita akan guna info. Kalau pindah senarai SMA kita sudah habis, so kita akan menghitung nisbah dengan buat analisis, maksudnya kita buat tafsiran nisbah. So kita buat ini 2.13 dengan 3.1 sekali. So kita akan buat macam ni, buat dalam bentuk kamu buat dalam bentuk jadual lah ya, table. So mesti nyatakan kamu punya nisbah. Kita ada 3 keberuntungan, kecekapan, kecairan. So kita akan buat 3 nisbah tersebut dan nyatakan dia punya nama nisbah. Okey, macam ni peratus untuk kasar atas kos jualan, mesti nyatakan dia punya formula. Okey, ingat yang 100 ni di belakang dia ada peratus. Okey. So lepas tu kita ada kolom untuk tafsiran. So lebih kurang ada pengiraan, ada tafsiran. So kita akan 2.14 tu yang ini, 3.1 tu yang ini. Okey. So kita akan ambil info ni dari mana? Kita ambil daripada apur dan PKK. Pindah masuk saja, ikut formula. Okey. So mana untung kasar dapat? Daripada apur. Ini untung kasar, ini kos jualan. So kita masukkan, kita kali dengan 100, yang peratus tu turun sejak bawah. Okey. Okey, 6266 bagi dengan 9344 kali 100. Lepas tu kamu dapat jumlah tu, kasih 2 titik perpuluhan. Okey, dan tafsiran dia macam biasalah. Kalau di sini bagi setiap satu kos jualan, bagi RM1 kos jualan, untung kasar ialah 67 sen. Okey. So ini pandailah kan tafsir. Begitu juga dengan ini. Okey, untung kasar bagi dengan jualan bersih. So ada tafsirannya. So ambil untung kasar daripada soalan, jualan bersih tu ambil daripada apur. So ini jualan, dia juga jualan bersih sebab tiada pulangan jualan. Okey. So yang ketiga dalam keberuntungan ialah pulangan atas modal. Okey. So buat tafsiran dia juga. Ingat mesti tulis formula. Untung bersih ambil daripada apur pun boleh, mau terus pergi PKK pun boleh. Sebab sini untung bersih, sini modal awal. So dua-dua boleh guna. Okey. So ini tafsiran dia. So nisbah kecairan yang kedua ialah aset semasa bagi dengan liability semasa. Okay, ini tafsirannya. Actually ada dalam buku teks juga.
Dan kamu kena fahamlah, bagi RM1 liability semasa tu perniagaan mempunyai berapa aset semasa. Macam cikgu ada RM7. So okeylah, mampu untuk membayar hutang jangka pendek. So mana boleh dapat? Okey, ini jumlah liability, ini jumlah aset semasa, ini liability semasa. Okey, semua tu dari APUR atau PKK saja. So ini pun sama, tapi yang ini dia kena liability nisbah ujian aset ni dia kena tolak dengan inventory akhir dulu. Okey. So jawapan cikgu pun macam masih lagi RM7. So tafsiran dia ialah ini, tanpa menjual, tanpa menukar inventory akhir kepada tunai. So selesai nisbah kecairan. Next, ada soalan? Tidak soalan. Cikgu terus je sebab ni pun ulangan kemarin juga. Cuma kemarin tu terlupa rekod. Okey. So ini ialah KPGI. Inventory purata tu ialah inventory awal kosong. So kita baru mula. Tambah inventory akhir. So bahagi dengan 2. So kamu akan dapat average dia. Ini masing-masing punya amount ya. Lepas ambil amount kos jualan bagi dengan IP inventory akhir, dapatlah yang ini ialah 8.85 kali, maksudnya lebih kurang 9 kali. Okey. Yang kedua, dalam nisbah kecekapan, kita tengok kecekapan kita untuk kutip hutang. Kalau dalam perniagaan cikgu, 7 hari je cikgu dapat sudah kutip hutang daripada ABT. Cekap jugalah dalam tempoh seminggu. Tapi perniagaan cikgu ni, kalau kecekapan untuk membayar hutang, kamu tengok 28 hari baru cikgu dapat bayar hutang dengan ABB. Okey, ada murid tanya dari mana cikgu dapat ABT. Ini daripada PKK. Okey, daripada PKK, sini ada ABT, sini ada ABB. Untuk dapat jualan kredit, kita pergi akaun kawalan. So akaun kawalan, ini jualan kredit, ini ialah belian kredit. So kamu boleh guna amount tersebut untuk bahagian jualan kredit dan belian kredit. Okey, so jangan lupa setiap kali jawab analisis nisbah, kalau dia hari mesti sebut hari. Kalau dia kali, guna kali. Kalau dia di bawah nisbah kecairan ni, dia punya jawapan tu mesti nisbah 1. Okey, ni nisbah 1. Nisbah 1. Kalau di bawah keberuntungan, semua peratus tu di belakang. Okey, dalam exam pun kalau kamu betul jawab tapi tertinggal dia punya unit, memang susah juga tu. Okey, setakat analisis penyata kewangan ada masalah? Kalau tiada masalah, cikgu mau teruskan. Kalau okey semuanya, tulis Y. Kalau tidak okey, tulis T. Cuba komen. YT. Okey, thank you Val, thank you Rachel, thank you Celine. Yang lain? Semua Y ya? Okey, Chang Y juga. Okey. Alvin okey. Okey. Liu pun okey. Eliska okey. Thank you semuanya. So kita pergi belanjawan tunai, sebab seterusnya memang kita kena sediakan belanjawan tunai dan kita buat cadangan jangka pendek, jangka panjang dan rumusan. So kita akan buat belanjawan tunai. Sebenarnya belanjawan tunai ni dia punya info ada di dalam soalan juga. Kertas soalan kalau cikgu tidak silap di muka surat cuma muka surat 3 ke? Okey, cuba tengok muka surat 3 di atas sekali, soalan point nombor 3. Dia cakap kita perlu sediakan belanjawan tunai dan inilah info yang dia minta ni, A, B, C, D dan E. Okey, so ini semua daripada soalan. Cikgu cuma ekstrak dia keluar dan buat dalam satu ayat lah. So kamu kena buat macam ni jugalah.
belanjawan tunai, tajuk dia. Lepas tu okey, baki awal ni ialah baki awal pada 1 April, boleh ambil daripada buku tunai. Okey, ambil ini tunai dengan bank, baki akhir kamu kasih jumlah dan masukkanlah jadi baki awal bulan April. Okey. So, selepas itu kita akan jawab soal yang B pula. Dia cakap jualan meningkat 5% daripada bulan sebelumnya. So, apa yang kita buat atas ni ialah bulan. Okey. So, bawah ni kita akan buat macam ni. Kita tulis yang pertama ni jumlah jualan. So, saya perlu jualan untuk March. Untuk saya dapatkan 5% untuk April. Daripada April naik lagi 5%. Daripada Mei naik lagi pergi Jun 5%. So, macam mana buat? Kita starting dengan jualan March. Okay. So, jualan March boleh ambil daripada Apura. Yang pertama ni pun boleh. Okay. So, kita kena naikkan dia 5%. So, dia cakap jualan naik 5%. So, macam mana kira? Tekan kalkulator. 15610 kali dengan 105%. So, kamu terus akan dapat jawapan di sini. Boleh juga kamu ambil 15610 kali 5%. Answer tu kamu tambah balik dengan 15610. So, kamu akan dapat ini juga. Okey, ada dua cara lah. Ikut kesesuaian kamu. So, daripada Mei, kita kena naik daripada sini 5%. So, kamu akan dapat amount masing-masing lah ya. Sebab kita masing-masing lain-lain amount. So, dia cakap 30% adalah jualan kredit. So, 30% tu ialah ABT. Okay? Sebab dia jualan kredit, dia berhutang. So, dia ABT kita. So, macam mana mau tahu 30% daripada ini? So, ambil ini kali dengan 30%. Okay, so kamu akan dapat jawapan ini. Maksudnya 70% itu ialah jualan burger secara tunai. Okay, so 70% ini. So, buatlah benda yang sama untuk bulan April sampai bulan Jun. Okay, settle. Untuk belian juga, cikgu perlu juga cara yang sama sebab dia cakap meningkat 3% daripada bulan sebelum. Konsep sama juga, cikgu perlu ada belian di sini, jumlah belian. Okey. So, cikgu buka lah sebab cikgu mula daripada March naik 3%, April mau dapat Mei naik lagi 3%, Mei mau dapat Jun naik lagi 3%. So, amount kamu mesti meningkat. Okey. Manakala belian bagi 2 bulan berikutnya meningkat 2% daripada bulan sebelum. Oh, sorry. So, dia cakap belian pada bulan April meningkat 3% daripada bulan sebelum. So, bulan sebelum April dia meningkat 3%. Manakala belian bagi 2 bulan berikutnya ini 2% saja. So, cikgu tukar. Excel dia boleh kita terus tukar dapat answer ya. Ini cikgu tukar ya. Ini 2% saja. So, maksudnya Mei dengan Jun 2% saja. Okey. So, cikgu akan bahagikan ini 70% daripada belian adalah secara kredit. Maksudnya cikgu ada ABB. Okey, 70, tapi belian tunai cikgu, belian bahan ialah 30%. So, macam biasa, kamu ambil ini 30% sini, 70% di sini. Okey. Okey, sini pun 30%, 70%. 30%, 70%. Ingat ini tadi 3% naik, ini 2 bulan berikutnya ialah 2%. Okey. So, bila cikgu sudah selesaikan, cikgu dapat jawab. Okey. Ada soalan di situ? Okey, tiada soalan, kita teruskan. Dia cakap polisi 30 hari diamalkan oleh perniagaan. Okey. 30 hari kredit ni maksud dia nanti March punya ABB kita akan bayar pada bulan April. April punya bayar bulan Jun,
April punya bayar bulan Mei, Mei punya bayar bulan Jun. Okey, tersasul-sasul. Okey. Untuk anggaran penerimaan dan perbelanjaan, cikgu ambil daripada apa ni? Daripada cikgu punya Apurja. Cikgu tengok di sini hasil cikgu yang ada hasil ialah sewa diterima. Tengoklah kamu dan belanja yang ada di sini yang mana yang boleh dimasukkan. Okey, contohlah untuk derma, takkan setiap bulan saya derma, so saya tidak masukkan. Susut nilai lengkapan tidak melibatkan tunai dan hutang lagu tiada penglibatan tunai, so cikgu tidak masukkan. Okey, memang dua ni memang tidak masuk dalam belanjawan tunai. So cikgu ambil yang boleh saja. 1, 2, 3, 4, 5. So cikgu ambil amount yang ada di sana tadi. Untuk setiap bulan nanti cikgu mau charge amount yang sama jugalah. So cikgu anggarkan sama saja untuk 3 bulan tersebut. Sama saja. So cikgu buat macam ni lah. Okey, kamu pun akan buat macam ni, tapi amount kita berbeza. Mungkin juga kita punya nama-nama akaun ada berbeza sedikit. Okey, so now kita pindahkan. Macam mana kita selepas kita menjawab soalan-soalan tersebut, kamu kena buat itu dan baru kamu boleh buat belanjawan tunai. Okey, cikgu mau buat jadual gitu lagi atau terus belanjawan tunai? Yes, kena buat semua ni, Vel. Kalau ini memang kita kena buat semua. Okey, sebab takkan kamu bagi cikgu terus belanjawan tunai tanpa cikgu melihat dari mana punca kuasa untuk kamu masukkan amount-amount tersebut. So memang kena buat semua ini. Okey. Okey, faham. Right. So macam mana kasih masuk? Kamu tahulah kan formula untuk belanjawan tunai. Ini macam ulang kaji juga. Kalau keluar SPMK means kamu sudah faham sebab kamu sudah buat. Kita akan ada nama perniagaan, lepas tu bagi 3 bulan berakhir, maksudnya Jun. Okey, 3 bulan berakhir, so kita berakhir Jun. So kalau kita tengok kita ada baki BB. Okey, penerimaan, pembayaran dan lebihan. Ini perkara yang penting Cikgu tutup dulu apa komponen yang penting. Sekejap cikgu tutup supaya kamu nampak. Anggap kita ulang kaji. So kita tutup dulu supaya boleh nampak. Sebenarnya ini komponen yang kalau kamu buat belanjawan tunai, kamu kena faham yang ini. Okey, kita ada baki awal atau baki BB, kita ada penerimaan, kita ada pembayaran. Untuk dapat lebihan atau kurangan ini, yang penerimaan ni kita mesti jumlahkan nanti. Penerimaan ni akan dijumlahkan. Okey, kita akan jumlah yang di sini. Bukan dari baki BB yang ada di bawah sini kita jumlahkan. Okey. Yang ada di pembayaran pula akan jadi jumlah pembayaran. So sini jumlah pembayaran. Jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran dapat lebihan atau kurangan. Kalau positif dia lebihan, kalau dia negatif kamu sebut dia akan dalam kurungan lah, kurangan nama dia. Okey. So macam mana dapat baki akhir ini ialah baki awal tambah lebihan dapat baki akhir. Kalau kurangan kamu tolaklah dia. Okey. So ini format dia. Basically kalau kita mau belajar akaun ni kita faham format saja pun okey, kita tahu sudah kedudukan dia di mana. Dan kita kena tahu yang mana satu itu dikategorikan sebagai penerimaan. Kamu otomatik memang boleh tahulah jualan, so kamu terima kan penerimaan. ABB pun kamu terima tunai nanti. Yang bagian belian ni kamu bayar, so ini pembayaran. Okey, so ini pun pembayaran. Ini terima duit. Ini belanja semua pembayaran. So kita akan masukkanlah nanti. So mari kita masukkan sama-sama hasil cikgu ni. Cikgu ada baki awal, ambil daripada atas ni. Okey, lepas tu kita kecilkan sikit supaya luas. Okey. Lepas tu yang jualan, cikgu mau masuk jualan burger. Okey, sebenarnya dia jualan tunai tapi dalam kerja khusus ni cikgu anggap dia sebagai jualan burger. So cikgu masukkan ikut bulan April, Mei, Jun. So maksudnya yang ini April, Mei, Jun.
So masukkan. Okey. Lepas tu ini pun ialah penerimaan, tapi kita kena ingat polisi syarikat ialah polisi perniagaan ialah 30 hari. So maksudnya March punya dibayar pada bulan April, Mei pergi Jun. So cikgu cuma perlu ambil yang ini. Okey. So cikgu masukkanlah ikut ni. Exam selalu begini nih. Kalau dia 2 bulan maksudnya March punya dibayar pada bulan Mei. Kamu kena hati-hati itu, okey? Okey, next. Okey, tiada sudah? Cek lagi. Ada lagi sewa diterima. So sewa diterima itu juga penerimaan, masukkan dan jumlahkanlah. Ini 1 2 3 ni jumlahkan. Okey, jumlahkan ikut kolom masing-masing. Okey. Okey, so kita tengok betulkah? Okey, kita jumlahkan sudah. Okey, next. Kita pergi pembayaran. Kita cuma ada ABB dengan belian barang niaga untuk yang bahagian ini. Sama juga konsep dia, pindah masuk je. Lepas tu kita ada pembayaran yang di bawah tadi. Cikgu pindah masuk juga amount-amount dia. Dan cikgu jumlahkan untuk setiap bulan. Ikut masing-masing lah. Lepas tu, okey, berbezakah amount cikgu? Tadi cikgu ada buat perubahan kan? Okey, 8246 8058. Okey. Okey, lepas tu cikgu dapat ini kan? Cikgu ambil jumlah penerimaan, tolak jumlah pembayaran. So cikgu dapat kurangan. Ini pun cikgu dapat kurangan, yang Jun pun cikgu dapat kurangan. Tidak apa, kita ada baki awal. Ini cikgu tolak, cikgu akan dapat baki akhir ini. Baki akhir 57370, 57.370 ni cikgu bawa jadi baki awal bulan Mei. Lepas tu cikgu tolak lagi dengan kurangan. Okey. So cikgu dapat 49623. Okey. Lepas tu cikgu bawa jadi baki awal bulan Jun. Dan baki akhir bulan Jun ialah 42315. Okey, itu untuk cikgu lah. 42,315. Settle untuk bahagian okey, belanjawan tunai. Ada soalan? YT? Semua okey? Kalau okey, komen Y. Okey, di belanjawan tunai. Okey, thank you semua. Okey, kita pergi yang ini. Yang ini 3 ni kena buat karangan. Okey, so untuk cadangan jangka pendek, kita kena buat satu karangan atau satu cadangan dalam perenggan lah. Bagus kamu buat dalam perenggan. Perenggan yang pertama, kamu punya poin yang pertama. Perenggan kedua, poin kedua. Perenggan ketiga, poin yang ketiga. So, setiap poin itu mesti diulas. Okey, maksudnya kamu kena buat huraian untuk setiap poin tersebut yang rasional dan mudah sabah. So, maksudnya cadangan jangka pendek ni, okey, karangan mau type kah atau tulis atau dua-dua? Ya, dua-dua. Okey, kamu kamu karang dulu, tulis tangan dulu dan kamu type kemudian. Okey. Cadangan jangka pendek ni kamu kena kaitkan dengan kalau cadangan jangka pendek kaitkan dengan tafsiran nisbah kamu. Okey. Okey, cadangan jangka pendek kamu kena kaitkan dengan tafsiran nisbah kamu. Okey. So kamu kena tengok jugalah kamu punya ini. Okey, daripada sini apa yang boleh kamu cadangkan untuk jangka pendek. Okey, kamu tengok tafsiran kamu. Selepas itu untuk cadangan jangka panjang juga cikgu perlu 3 juga. Bukan cikgu, dalam kertas soalan perlukan 3. Okey. So perlu 3 poin juga untuk jangka panjang. Okey. So ini kena kaitkan dengan belanjawan tunai. Okey, berdasarkan belanjawan tunai kamu, apakah cadangan yang boleh kamu cadangkan untuk jangka panjang. Okey. Seterusnya untuk rumusan
rumusan ini kamu perlu sediakan satu rumusan berkaitan dengan kerja khusus kamu ni. Okey, apakah prinsip andaian dan batasan perakaunan yang kamu gunakan? Contohlah, dalam rumusan ini kamu ada guna wang sebagai ukuran. So kamu huraikanlah bagaimana kamu gunakan wang sebagai ukuran dalam perniagaan kamu tersebut. Kalau ada usaha berterusan kah, prinsip kos, okey, prinsip kos, apa lagi yang ada, ketekalan. Okey, so itu cikgu perlu 3. Okey, andaian, prinsip dan batasan tu kamu pilih 3 dan huraikan. Mau buat lebih pun tiada masalah. Okey, so mesti kaitkan dengan kerja projek lah, dan mesti ada elemen merentas kurikulum. Contohnya penggunaan bahasa kah, okey, penggunaan teknologi maklumat kah, pendidikan kewangan kah. So mesti, atau nilai murni kah yang kamu amalkan dalam kerja projek tersebut, kerja khusus ini. Okey, so ada 3 batasan andaian dan prinsip andaian dan batasan, dan ada 3 juga elemen merentas kurikulum, EMK. So itu dalam bentuk karangan. Okey, so ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir? Itu saja, selesai sudah semua. Okey, actually kemarin sudah terangkan juga. So ini ialah senarai semak. Dalam kertas soalan pun ada di belakang. Kamu boleh semaklah apa-apa tugasan yang sudah kamu buat. Okey, ada di belakang tu dalam muka surat 35, kamu boleh nampaklah. Sebab itu jadual pelaksanaan projek. Okey, boleh juga nampak di situ. Atau kamu di muka surat 37 pun itu ialah cikgu punya penilaian nanti untuk senarai semak, penilaian kamu nanti. Okey, so di sana ada semua aspek yang telah kita bincangkan. Okey, semua ini perlu ditulis tangan. Okey, tulis tangan dan kemudian type, kecuali yang lampiran, di mana kita ada satu lampiran ialah dokumen perniagaan. Okey, kita ada lampiran C, D dan E. So yang itu tidak perlu type, tapi tulis tangan sahaja. Yang lain semua kena ada tulis tangan dan type. Itulah dia. Okey, dia tanya kalau sudah siap semua cikgu boleh terus type kah atau mau tunggu cikgu semak dulu? Type dulu, type saja dahulu. Kan cikgu semak dari satu bahagian ke satu bahagian. Okey, dan kamu akan send pada cikgu juga, tidak masalah. Bila cikgu sudah habis semak tulis tangan, dan kamu send lah yang kamu sudah type. Bagus, type teruslah. Setiap kali sudah siap, type saja terus. Banyak yang sudah siap juga, ada beberapa orang sudah siap, ramai yang sudah siap dan mungkin sedang type. Okey, so ada soalan lagi? Thank you Vela. Vela faham sudah tadi? Dalam Excel kah? Tidak semestinya dalam Excel. Dia boleh kamu guna Words pun boleh, bergantung dengan kebolehan kamu. Ada banyak cara juga boleh guna. Okey, so cikgu guna Excel sebabnya cikgu senang untuk masukkan amal tu ikut macam cantik lah kan, nice begitu kan. Jadi cikgu boleh hilangkan garisan-garisan tu juga. Cikgu pergi view, grid line. Okay, dalam Excel juga dia ada kelebihan yang mana cikgu tidak payah tekan kalkulator. Contoh, cikgu mau dapatkan jumlah ini, cikgu akan buat formula di sini tu. Nah, formula yang cikgu buat di atas. So Excel ni dia ada banyak kelebihan lah. Okay, guna Words pun boleh, tidak masalah. Ada soalan lagi? Okay, kalau tiada apa-apa soalan, kita berakhir kelas hari ini. So, bye-bye semua. Ada soalan? Tidak? Okay, thank you. Welcome semua. Okay, bye-bye.